Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita terbaik, berita baik buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor, dan juga ya Kerajaan Perpaduan. Karena apa sahabat-sahabat semua? Ya, melalui dapatan terkini ya didapati bahwa 74.1% sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri amat-amatlah mengejutkan. Ini antara tingkat kepuasan hati ya rakyat Selangor khususnya, dan saya pasti ini akan menjadikan geng Azmina Ali ya, di Selangor akan menggigit jari untuk coba merampas Selangor, sahabat-sahabat semua, dalam PRN ini. Jadi menarik ya untuk kita dengar juga ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya ketika beliau berada ya, walaupun mempunyai masa yang singkat, tapi beliau sanggup meluangkan masa untuk bersama-sama dengan rakyat, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita tonton dan dengar sendiri ucapan yang padu, pencerahan terbaik menjawab fitnah-fitnah daripada pihak pembangkang terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar dan tonton sekarang. Ini Permatang dengan Sungai Burung ini. Dah lama sebenarnya tak sampai, dan ada sejarahnya. Kawan-kawan yang lama pun tahu pasang surutnya. Saya mula kenal Matang Sungai Burung ni semasa Allahyarham Datuk Kamu Zaman lagi Ketua UMNO bahagian. Sampailah sekarang, dan sudah juga hadapi pelbagai hal. Tapi tak apa, saya akan sampai ke situ. Tapi maknanya, biar kita renung sebentar makna peristiwa hijrah. Hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib, yang kemudian dinamakan semula oleh Nabi Muhammad SAW Madinah Al-Munawwarah. Nama asalnya Yathrib. Ini satu episod sejarah yang luar biasa, sejarah dunia luar biasa. Sanggup meninggalkan kampung halaman, membawa perubahan dan mesej perubahan. Bukan soal tempat saja. Apa dia yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu ialah budaya dan sistem. Sistem yang zalim, sistem yang korup atau rasuah, sistem yang merendahkan darjat wanita, yang menghilangkan sifat insan, manusia. Pembunuhan anak, tidak ada prinsip dan rukun. Siapa yang pembesar, dia yang berkuasa. Dan ini ditinggalkan. Sikap perkauman yang sempit sampai tidak kira hukum. Dia ikut kabilah dia. Dia ikut puak dia. Betul pun betul, tak betul pun betul. Curi pun betul. Rasuah pun betul. Ya. Hina orang pun betul. Maki, hamun, mencarut pun jawabnya Allahu Akbar. Ini ciri ini yang dihapuskan dalam budaya yang disebut ciri atau budaya masyarakat jahiliah. Apa dia? Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, seorang ulama besar India. Dia pernah kupas. Dia kata characteristics of a jahiliyah society. Jangan kena dengar betul tu. Ciri dia, saya tak mau sebut masyarakat jahiliah yang sepenuhnya. Kerana sekarang mana orang bunuh anak, tak ada. Mana orang pergi zalim, pergi tembak orang dan lepas begitu, tak mudah. Tetapi ciri dia ada. Kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri masyarakat jahiliah itu bermula dengan orang yang berkuasa. Bila dia ada kuasa, dia buat sewenang-wenangnya. Dia tak ikut rukun dan hukum. Dia suka parti itu, dia sokong. Tak suka parti itu, pada ketika itu, tak ikut peraturan pun, dia tutup akaunnya. Kena dulu kan, ingat? Boleh buat apa pun, tapi mesti ikut rukun dan alasan. Bukan kerana pertahankan kuasa. Yang berkuasa itu mesti tunduk kepada hukum. Ya. Maknanya bukan ketua, presiden, raja, perdana menteri yang boleh mengatur.
dia boleh mengatur berdasarkan hukum. Saya tidak boleh hukum orang itu salah selagi tidak disiasat, didakwa, diserah pada mahkamah. Itu proses dia. Kalau kita langgar ini semua, pernah berlaku, saya alami lama juga. Tetapi pengalaman baru-baru ini pun memang menyakitkan. Saya kata bukan soal tutup akaun. Keputusan mengharamkan parti. Setuju dengan kita, halal. Tak setuju dengan kita, haram. Maka itulah keputusan yang saya sebut beberapa kali baru ini. Bagaimana satu Perdana Menteri pada ketika itu ambil keputusan mau mengharamkan UMNO. Masa itu sudah tahu saya lawan UMNO. Ya? Memang ibu tahu. Tetapi nak haramkan satu parti yang ada bawa sejarah perjuangan kebangsaan Melayu. Yang maknanya sinonim. Tak boleh kita lupa. Kita tak setuju bab, tapi jangan padam sejarah. Ya. Itu sebagai contoh dia lah. Tapi saya nak bawa tadi ciri yang disebut. Ya. Sebab itu kita tengok sistem penjajah dulu itu dan sistem raja-raja sebelum Islam. Bagaimana kezaliman. Ya. Suka putri ambil. Tak ambil, dibunuhnya seluruh keluarga. Kalau tidak dipersetujui. Ini yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadawi sebagai ciri pertama, yaitu orang berkuasa, dia zalim. Keduanya orang kaya. Dia kaya melalui proses riba. Syarikatnya untung 1 bilion ringgit. Gaji pekerja 800 ringgit. Orang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Nah, ini dia kata ciri orang kaya. Abu Lahab sebab itu tabat, ya, celaka si Abu Lahab ini kerana apa? Kerana riba dan zalimnya, menindas orang kaya, menindas pekerja dan di bawahnya. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, orang berilmu, belajar tinggi, baik barat, baik belajar agama, tapi putar belik ilmu dia. Ciri ini ciri masyarakat jahiliah. Dia tak ikut kebenaran. Dia ikut nafsu sewenang-wenangnya. Umpamanya kita dengar, sokong aku masuk syurga, tak sokong aku menentang Allah. Ini guna ilmu, walaupun termasuk ilmu agama sekalipun, tidak mempertahankan kebenaran dan hak dan ajaran yang murni. Kita kena ingat. Ini sebelum kita cakap soal hijrah. Hijratun Nabi itu meninggalkan sistem dan budaya begini dan memilih yang baru. Sebelum pilih itu ada persiapan. Masalah negara kita karena berdegar-degar cakap Islamnya, jerit Allahu Akbar, fahamnya tidak. Kalau dia faham, dia tak boleh hina orang. Dia tak boleh maki orang. Dia tak boleh mencela orang. Dia mesti cari fakta dan bertindak mengikut fakta. Ini tidak. Setuju dengan dia, orang yang dia hamun betul-betul sebagai penyangak, perasuah, penzina, semua. Sokong je dia, semua halal dan sah. Sudah, ini bukan tradisi dan budaya Islam. Dalam budaya ini mesti ikut kefahaman. Siapa ajar kita? Rasulullah SAW. Apa persiapan awal? Di Mekah, kita baca Muzammil dan Mudaththir. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Maknanya persiapan tu awal. Tough educational program that is still discipline. Maknanya kamu bangun dari kealpaan dan kecuaian dan tidur kamu. Bangun dari kemalasan kamu. Bangun daripada lembab kamu. Untuk apa? Warabbaka fakabbir. Dan tibalah bahawa yang besar itu Tuhan. Yang besar itu bukan wang.
bukan orang kaya, bukan orang berilmu. Yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah. Ulama tafsir bersihkan, bersihkan diri, bersihkan hati kamu. Kalau hati itu dengki, tengok orang berjaya sikit marah, tak boleh terima orang daripada kelompok lain. Dia bukan kaum aku, dia bukan parti aku, dia bukan kabilah aku, dia bukan keluarga aku. Dengki. Sebab itu asas dalam latihan Islam itu sebelum hijrah ingat persiapan di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam train, latih biar ada disiplin dan semangat. Ada peraturan, ada kebersihan jiwa dan diri. Ini yang disebut persiapan awal. Baik hijrah, persiapan hijrah. Nabi tak pindah gitu aja. Ini yang disebut strategi. Istilah sekarang. Memikir kaedah pelaksanaan bagaimana kita boleh bawa perubahan ini. Dan persiapannya bertahun. Itu yang Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Thaniyah, atau Bai'atul Aqabah yang kedua lah, Thani. Itu Ustaz lah. Thaniyah. Betul Ustaz dah ni. Saya mengaji seorang putih. Baik. Jadi ada janji. Dan yang disebut Bai'atul kedua tu Bai'atul Nisa. Ustaz betul lupa. Saya nak tanya yang tu. Jadi bai'ah di tempat Aqabah. Nabi Muhammad SAW menerima bai'ah sebagai orang Madinah. Kata, kami terima kamu ya Muhammad. Datanglah kami terima pimpinan kamu. Termasuk wanita. Sebab tu wanita tu jangan pandang remeh peranan wanita. Kerana wanita ini dalam hijrah Nabi Muhammad SAW iktiraf peranan wanita. Bai'ah awal-awal itu dengan wanita. Banyak lagi yang lelaki tak campur. Jadi wanita itu memperkuat. Jadi Islam daripada awal sebut Bai'ah Aqabah itu semua disebut Bai'ah Aqabah An-Nisa, Bai'ah wanita. Sebelum berlaku hijrah. Kita belajar hijrah tu Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kita remehkan. Kita lupa bahawa peranan wanita. Baik. Lepas tu Rasulullah pindah. Tak. Tidak. Setelah orang janji, sumpah, taat, setia, tak boleh pakai lagi. Ni sumpah bai'ah ni, tak boleh pakai lagi. Rasulullah hantar dua orang. Abdullah ibni Umi Maktum dengan Mus'ab bin Umair. Itu Ustaz. Ustaz kata tak, saya susah. Ni jangan kata pasal Perdana Menteri tanya kena setuju. Ini Perdana Menteri rakyat, ni bukan Perdana Menteri yang mesti kita terima semua. Kalau salah, salah lah. Baik. Tengok macam mana planning Rasulullah. Dia plan rencana strategi di Mekah itu bagaimana nak pindah satu hal. Tapi 2 tahun sebelum sudah siap dah. Abdullah ibni Umi Maktum ini seorang wara', hafal Quran, buta. Dia pengajar Quran. Dan ingat, Abdullah bin Maktum ini dalam sejarah Al-Quran itu luar biasa. Allah iktiraf dia luar biasa orangnya. Sekali, dia datang jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah tengah sibuk. Nak runding dengan ketua-ketua kabilah Arab banyak-banyak lah. Macam saya dah Perdana Menteri. Ni saya nak kena bercakap pasal Presiden Vietnam. Saya dah gini. Lepas tu mari pula ketua cawangan nak berundi. Mana masa? Tak? Tapi ingat, pengajaran daripada Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Maktum, tunggulah dia nak jumpa Rasulullah. Rasulullah ni pembesar, bukan dia main-main, bukan dia cuai, bukan dia sombong. Tapi keutamaan dia, nak kena jumpa ni, kabilah, ketua-ketua kabilah tunggu. Ditegur dalam Al-Quran, abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Itu Ustaz, Maka maknanya dia berpaling. Maksudnya Rasulullah berpaling daripada Abdullah ibni Umi Maktum. Sudah faham tak?
dalam Islam ni, bila kamu pemimpin, ini Rasulullah. Tambahlah kita ni. Sebab tu kadang-kadang saya pergi orang tengah sebut, nak jumpa kejap. Mana aku larat jumpa daripada pagi pukul 10 pagi sampai tengah malam mana. Tapi kadang-kadang saya takut juga. Rasulullah diperingatkan, jangan cuai walaupun orang ini nampak miskin dan buta, diberi pengiktirafan. Sebab itu bila saya jadi Perdana Menteri, apa pertama yang saya lakukan? Noktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara ini. Tahun ini juga. Saya tak mahu orang kata bercakap dega-dega lah, hidup Melayu lah, perpaduan lah, hidup Islam lah, Allahu Akbar lah. Tapi sakau begitu juga. Orang miskin diingatkan. Saya mohon maaf, tak terlarat saya nak layan tiap orang yang jumpa saya. Tetapi saya cuba guna kuasa yang ada dengan kerjasama kawan-kawan saya, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, yang sealiran dan sehati, sejiwa dalam hal ini. Tak ada masalah langsung dalam membuat perkara ini. Yaitu, tanya berapa orang yang miskin tegar ini, susu anak pun tak boleh beli. Uniform sekolah pun tak cukup. Ya. Jadi orang-orang ini yang kita harus bantu. Jadi sebab itu, tanya berapa jumlah? 130,000 keluarga dan kita bantu insya-Allah. Ini yang disebut apa? Menoktahkan kemiskinan tegar. Dalam parlimen ada daripada membangkang cakap soal Islam, tapi kata ini Menteri Kewangan, Perdana Menteri nak noktahkan. Mana ada? Dalam Islam itu ada miskin. Dan kau nak bayar zakat pada siapa? Tengok, cakap Islam berdega-dega, tapi dangkal ilmunya. Ya. Belajar pengalaman Umar bin Aziz, 2 tahun 3 bulan jadi khalifah, selesai masalah kemiskinan, urus zakat dengan baik, tidak curi dan sakar wang. Boleh, dalam sejarah Islam ni ada masa diselesaikan masalah kemiskinan tegar. Siapa nak bayar zakat tak tahu nak pergi ke siapa, semua dah naik pendapatan mereka. Dan kita nak buat, orang yang cakap Islam ni pula larang, patut dia sokong. Ini sebab taat kepada parti itu mengatasi taat kepada kemahuan dan kehendak Islam. Berbeza, bertentangan dengan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan ketinggian Islam daripada semua yang lain. Jadi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu, masa itu Yathrib. Siapa? Abdullah ibni Maktum untuk ajar. Maknanya orang yang kata sokong ini, dia kena bagi kefahaman. Dia kata sokong Islam, sokong Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ya Alhamdulillah nak sumpah, ya bai'ah. Tetapi belajar dulu Quran. Faham betul-betul apa dia mesej Islam dari risalah Islam. Kemudian Mus'ab bin Umair yang juga menceritakan tentang peraturan dalam Islam ini. Barulah Rasulullah SAW setuju untuk hijrah. Ingat, persiapan di Mekah, persiapan mengajar di Madinah, baru setuju. Bila setuju, siapa yang terlibat? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anak muda. Jadi anak-anak muda jangan keliru. Anak muda itu peranan dia itu dalam strategi perubahan dan hijrah main peranan yang utama. Bukan setakat umpamanya pegang bendera, jerit-jerit, tak cukup. Ikut dengan kefahaman. Kau tanya setuju sokong Anwar atau Pakatan Harapan atau UMNO Barisan Nasional, biar dengan kefahaman. Apa program mereka? Oh tak, kami akan tegakkan Islam dan jalankan Quran. Tanya pasal apa itu tak buat. Baru boleh jadi. Tanya 2 tahun lalu pasal tak buat. Tanya 2 tahun dulu pasal apa biarkan cabutan judi bertambah daripada 8 tahun 22. Oh tak, bukan kami buat, orang lain buat. Siapa orang lain itu? Bukankah dalam
kerajaan kamu. Saya pegang 8 bulan. Dalam seminggu pertama turun daripada 22 turun 8. Sempurna? Tidak. Ada masalah? Masih ada. Tapi itu yang setakat saya mampu buat. Peringkat awal. Ada tambahan? Tidak ada. Ada tindakan tegas terhadap perjudian haram? Ya. Ada rampasan? Ya. Ini barulah ukurannya amalan dan pelaksanaan. 5 taqulu ma la taf'alun. Jangan cakap tetapi tidak amalkan. Orang manusia ni biasa. Dia terpukau dengan kata-kata. Kaya akan buat. Bila kamu ada kuasa, buat tidak? Itu yang ukuran dia. Bila ada kuasa, kenapa tak buat? Mana dia 355? Mana dia perjudian? Jangankan diharamkan, ditambah. Betul. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya ada jawatan sekarang. Saya tidak boleh keluar kenyataan sembrono. Orang ukur, kita katakan percaya dengan apa yang Perdana Menteri cakap. Sebab itu saya pertahankan. Sebab itu kalau saudara habis ingat dia orang nak maki apa dia? Oh, Anwar ni bohong. Bohong apa? Anwar ni kianat Melayu. Kianat di mana? Saya tanya di parlimen. Sampai sekarang belum jawab. Anwar ini engkar Islam. Di mana bagi tahu sekejap? Tak ada. Habis tak ada lah. Anwar pakai capal. Ya. Anwar pakai songkok pergi luar negara. Saudara, saya orang Melayu. Dulu masa Tunku Rahman, Tun Razak keluar negara, mesti bersongkok. Kamu Menteri Melayu ke Menteri Cina, kamu mewakili Malaysia. Apa salah saya bawa balik budaya itu? Yang kamu nak marah, sakit hati sebab apa? Sakit hati sebab kamu tak menteri. Muka macam kamu, janganlah jadi menteri di Malaysia. Ya, itu memang sakit hati. Saya ada alasan. Saya cakap Anthony Loke. Saya cakap dengan Alexander. Yang Kristian, yang Budi, saya kata, you mewakili negara. Masa Tunku Rahman dulu begitu. Bila keluar negara, dia bawa image Malaysia. Dan kita bawa. Esok saya ke Vietnam. Bila mai perbarisan, seluruh TV Vietnam tu terpancar. Dia tengok Perdana Menteri Malaysia yang mesti bersongkok. Apa salah nak sakit hati sebab apa? Oh, dia pergi mana-mana naik itu, dia angkat tangan. Saya tengok orang lain boleh ikut sekarang ni. Tapi beza. Saya angkat tangan masuk, saya lawan Mahathir. Orang lain angkat tangan, jangan lawan Sultan Selangor. Jangan. Ada had dia. You kritik, caci Perdana Menteri ni. Macam-macam, hari-hari maki. Saya ambil tindakan? Tidak. Habis kalau saya saman di mahkamah, atau saya buat laporan polis. Saya tak ambil tindakan, saya tak guna akta hasutan. Tapi kalau caci raja, saya dah jawab. Itu hak dia. Kerana raja itu dia above politics. Raja ni bukan ketua parti. Dia ketua negeri. Dan ketua negara. You nak main-main peleceh-peleceh? Boleh. Jawablah. Oh, ini Perdana Menteri dan Kabinet dia dah takut kepada kami dan oleh itu salah guna kuasa. Ni. Kalau saya dikritik, saya ambil tindakan dah lama dah saya ambil. Kalau ikut kadang-kadang geram, aku dah perosok dalam lokap dah. Tapi saya tak boleh. Sebab saya kata, negara ini negara hukum. Siapa siasat? Polis. Habis siasatan, siapa dakwah? Dia hantar ke peguam negara. Pengeluar puas hati, dakwah. Siapa hukum? Pergi ke mahkamah. Kes ini sudah tahu. Yang lapor siapa? Ramai yang lapor. Yang lapor Dewan Diraja Selangor. Marah Dewan Raja, pergilah marah. Nak marah kat aku siapa? Pusing. Nah, saya masa ketua polis ada. Aku tidak sadar. Nah. Kemudian, oh dia tak, kami tak hina Sultan Selangor. Tak apalah. Jawab dari mahkamah. Sultan Selangor anggap itu penghinaan. Sebab itu Sultan Selangor sahkan Dewan Diraja buat laporan.
Dia kepada Sultan Selangor, sendiri buat kenyataan, dia tak puas hati. Kes tak selesai. Kalau raja kata kes tak selesai, siapa yang kena berselesai? Polis lah. Itu yang polis ambil tindakan. Kalaulah polis ambil tindakan, dalam kes itu saya tengok ragu, saya akan panggil ketua polis negara. Kalau dia rasa, saya akan panggil, ni apa Sal? Tanya dia. Ya, saya Perdana Menteri, saya akan buat tu. Saya tak mau zalim kepada siapa. Jangan bimbang lah. Ya. Orang PAS ke orang bersatu kan? Jangan bimbang, saya tidak akan zalim kerana saya tahu apa dia sengsara duduk dalam penjara. Tetapi, kalaulah dia buat, kalau dia kata, dia kena jawab. Tak boleh, dia banyak sangat. Dan masalah dia boleh bercakap, pernah mencarut pun. Dan orang yang dengar tu, betul-betul. Agong tak pernah pun kata perpaduan. Satu Malaysia tahu Agong sebut tubuh kerajaan perpaduan. Muhyiddin dan Ustaz Hadi tolak. Saya di situ di istana. Dia panggil saya pula. Saya kata dah Agong titah. Bagilah peluang saya bincang dan buat cari jalan. Tak mudah. Kan kalau saya kata ya, Datuk Seri Zahid UMNO tak setuju, tak jadi juga. Jadi saya kata kita dengar. Kemudian panggil Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid jawab gitu. Baik, kita gunding dulu. Itu dia. Satu Malaysia tahu. Dan dalam ucapan pemerasmian yang pertama, Agong ucap tahniah kepada kerajaan perpaduan. Masih orang kata tak ada. Tak ada sebut. Kamu, saya nak cakap kasar tak boleh, saya Perdana Menteri. Kalau dulu berdaerah, saya memang tahu lah. Kalau dulu habis aku lunyai aku bagi. Tapi sekarang ni tak boleh, sabar no. Ya, bagi contoh. Baik. Itu saya balik pada soal negara hukum. Kerana ini yang ditegakkan. Kita kadang-kadang hijrah ni kita bercakap asing. Memang hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Itu habis balik. Tidur. Tak ada kaitan kita. Di mana pengorbanannya? Di mana perjuangannya? Di mana keadilannya? Di mana perpaduannya? Itu ingat. Sedap lagu tu. Tapi nyanyi tadi JJ. Saya tengok live tadi. Mujur dia berkata, itulah kerja Perdana Menteri, duduk tengok live lagu. Iyalah, aku dengar Agong dengar, apa salah kamu ni? Dia pun sakit hati juga. Oh, dia pakai baju Melayu. Sampit ni, sampit di dalam, baju di luar. Pun ni marah juga. Penyakit puan ni tu tak? Apa salahnya? Saya selesa macam ni. Sekali itu berebut, saya pergi ke istana. Istana Kedah sekali, istana Agong sekali. Lalu saya ikutlah protokol pakai dalam, saya pakai dalam je tadi. Saya pakai di luar. Agong tak ada apa pun. Itu isteri, style baru. Itu ya. Itu saya sebut, tuanku, ampun tuanku. Ini style Melayu asli. Dulu, kau tengok filem-filem P.Ramlee dulu, semua baju Melayu di luar. Saya ni peminat P.Ramlee. Tapi tak apa, nak dalam lah, nak pakai songkok, nak pakai kepiah, nak pakai terbang, pakailah. Jangan nak maki orang. Ini masalah kita begitu. Dia tak ada modal. Makna saya syukur Alhamdulillah. Apa dia? Dia tak boleh kata, Anwar dah ambil tanah. Anwar dah ambil syarikat. Anwar dah ambil saham. Anwar dah sakau. Tak pernah dengar. Alhamdulillah. Tapi berani dia sebut macam tu. Ni, mantan-mantan menteri. Bos-bos Sulaiman dulu ni. Tak ambil gaji. Patutlah dia tak ambil gaji. Dia kaya. Ni, orang yang lebih kaya daripada aku. Tun Mahathir, Tun Daim, gaji dia ambil. Saya tak ambil betul. Sebab apa? Saya kata, gaji Elon Parlimen ada. Kereta Proton ada. Kapal terbang pun ada. Bukan saya punya lah, kerajaan punya. Jadi, sementara rakyat ni banyak susah, tak payahlah. Saya ingat mudah ke? Saya pun ada isteri, ada anak, saya pun nak happy juga. Kerja kuat. Saya kerja ni, bukanlah kata saya banyak orang lain kerja, tapi kerja sungguh-sungguh. So, orang tahu. Mak Sabu dia, kalau star pun dia kata, dia tu Asri Anwar nak peringat, dia dekat 76 lah.
Bila kerja macam rumah 40, tak boleh. Slow lah sikit. Dia kesian ke saya. Tapi tak apa sebab saya pun tunggu lama jadi Perdana Menteri ni, tahu tak? Rancang boleh saya kata. Boleh jadi Perdana Menteri ni nak buat apa? Buat ni. Banyak nak buat kerja. Janganlah sakit hati dengki pasal apa. Kalau saya curi duit rakyat, marah saya. Kalau saya bohong, tak tolong orang miskin, marah saya. Kalau saya tak bantu pendidikan, kesihatan, boleh tegur saya. Kalau saya tak bawa pelaburan, itu boleh. Tapi kita buat. Sedekah upaya. Saudara, saya jadi Perdana Menteri dalam keadaan mana? Hutang negara 1.5 triliun. Siapa ambil hutang? Ni tambah baru ni 2-3 tahun pun. Sampai jadi 1.5 triliun. Salah ke hutang? Tak salah. Hutang untuk apa? Tun Razak almarhum yang pertama buat hutang. Dia hutang daripada Bank Dunia. Tun Razak hutang untuk apa? Buka Felda. Tun Razak hutang untuk apa? Jalan luar bandar. Tun Razak hutang untuk apa? Sekolah-sekolah luar bandar ni yang bercambah. Masa itu sekolah rendah aja luar bandar, sekolah menengah tidak ada. Itu jasa Tun Razak almarhum. Kita tak marah, tapi hutang nak buat gedung, nak buat Twin Tower, nak buat sebesar, nak buat. Siapa kena bayar? Ni anak-anak muda yang kena bayar. Inilah yang kita nak pesan. Tanggungjawab. Dan saya nak bagi tahu saudara, ini tanggungan saya. Saya bukan komplain. Saya nak kata ada. Saya nak hutang lagi, saya tak mau hutang. Sebab apa? Hutang terlalu banyak. Saya tak mau anak-anak besok maki hamun kita. Bagi bapa-bapa jadi pemimpin, dia sapu semua. Fadlina. Menteri Pendidikan tengok. Tengok saya punya Menteri Pendidikan. Bedalah dengan dulu kan. Orang pun bergaya. Petah lagi. Asal agama kuat. Kerja pun bagus. Kalau orang tak ambil exam, dia beritahu tak ambil exam. Dia tak tutup-tutup. Berapa puluh ribu? 30. Tak ambil periksa sebab miskin. 15,000 tak ambil periksa, 15,000 tak daftar. 30,000. Kita sekarang tanggungjawab. Saya terima kasih sebab dia cari orang itu yang boleh ambil periksa, ambil sekali lagi. Kalau tak boleh pergi ke Tibet. Selamatkan anak-anak Melayu, majoriti dan India yang kecil daripada itu. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya tentang isu-isu yang ada di dalam negara kita. Perlu diingatkan sahabat semua, sehingga ke hari ini masuk 8 bulan Datuk Seri tidak menerima gaji sebagai Perdana Menteri maupun Menteri Kewangan. Kerana apa? Kerana inilah komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama merasai kesusahan rakyat di luar sana, untuk membantu B40 untuk menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Walaupun ada pemimpin-pemimpin daripada pembangkang yang memperlekeh usaha ini, tapi sahabat semua, kita percaya dengan semangat, dengan sokongan padu daripada rakyat, saya percaya tiada yang mustahil, kerajaan boleh melaksanakannya. Terbaik sahabat semua, itu dia. Kita mengharapkan kerajaan perpaduan ini akan terus kuat untuk terus berbakti kepada rakyat. Jadi, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye-bye.